berkaitan dengan mengubah bulan-bulan haram. Mengubah bulan-bulan haram adalah ataupun mengundur An-Nasib itu mengundur bulan-bulan haram pada bulan-bulan yang lain, menambahkan kekurangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والله لا يهدي القوم Ayat 37 ini dia bersambung dengan ayat 36 mengenai 12 bulan. 12 bulan yang kita bisa semalam, 4 bulan daripadanya bulan-bulan yang terhormat. Ada panggil Syahrul Haram. Syahrul Haram itu bukan bulan haram. Urai daripada haram hurma. Haram yahrum hurma, haram yahrum haram. Haram kedua, haram kita buat, haram kita guna, haram kita lakukan. Ada haram mana pun yang terhormat, tak boleh berperang, haram melakukan maksiat. Al-buat bulan tu dia bulan perbuatan itu dosa yang lebih besar. Jadi itu ketentuan Allah. Bulan ini adalah yang disebut oleh Nabi SAW ialah 4 bulan. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan? Muharram. Kemudian 1 bulan ini dia berada antara Sya'ban, apa ni? Rajab kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pada sebelum 2 bulan yang agak 2 bulan apa berikutnya bulan Mustajab. Jadi Rajab ni dia duduk di bulan dia apa ni terasing. Itu ketentuan Allah bila lagi yauma khalaqas samawati wal ardh. Maknanya benda yang tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT. Walaupun kita tak nampak dia kata minha arba'atul hurum kan, dalam ayat 36 tu minha arba'atul hurum, dia tak sebut bulan-bulan mana. Dari bulan 12 bulan tu ada 4 hari 4 bulan yang bulan dihormati. Dia tak sebut bulan apa, tetapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita berpegang dengan demikian. Jadi hari ini ada muslihat pula. An-Nasib ini maknanya
at-ta'khir, at-ta'khir, at-ta'akhur, mengundurkan bulan yang diharam itu pada bulan lain atas maslahah. Dah ubah ketentuan Allah yang semula jadi daripada cipta langit dan bumi itu, kita nak ubah balik nak jadi bulan lain atas kepentingan. Inilah dia panggil nasib, mengundurkan bulan-bulan yang telah ditentukan Allah. Jadi apa cerita ini? Allah kata innama itu ada muhasrif, tidak boleh ubah. Kalau ubah juga an-nasi, mengundurkan. Innaman nasi, sungguh-sungguh an-nasi, mengundurkan bulan yang dihormat itu pada bulan lain. Apa ni contohnya yang dibuat oleh orang musyrik ini ialah bulan Muharram itu bulan yang tidak boleh berperang. Kerana dia nak perang atas kepentingan tengok musuh tu sesuai untuk serang, pada bulan tu diubah bulan haram itu kepada bulan Safar. Nah, ubah bulan Safar. Maka adakah itu baik? Kata Allah, innaman nasi, sesungguhnya mengundurkan ataupun melewatkan. Ziyadatun adalah menambah. Dia dah kufur dah bila melewatkan, mengubah ketentuan Allah yang semula jadi itu. Ziyadatun, itu jawapannya. Innaman nasi, mengundur itu ziyadatun, menambah. Jawapannya menambah fil kufri. Dia dah kufur dah, kan? Tambah lagi kufur, mana lebih sesak lagi. Lebih sesak lagi. Dia syarah ziyadatun fil kufri ini dengan kata yudallu bihi, disesatkan lagi. Bihi itu bin nasib, dengan mengundurkan. Bihi bin nasib. Disesatkan siapa yang disesat itu? Yudallu alladzina kafaru, disesatkan akan orang-orang kafir. Akan itu maf'ul bihi asalnya, tapi yudallu dia datang dalam bentuk fi'il majhul, disesat. Bukan yudillullah, asalnya yudillullah, kan? Dia tak sebut Allah, dia hazaf Allah, dia sebut maf'ul saja disebut alladzina kafaru. Maknanya disesatkan. Siapa yang disesatnya? Allah lah. Disebabkan mereka melanggar ataupun mengundur ketentuan Allah. Alladzina kafaru, disesatkan dengan sebab mengundurkan bulan yang dihormati itu oleh orang-orang kafir, maka mereka disesatkan. Apa yang mereka buat? Yuhillunahu aman, tahun ni mereka halalkan berperang pada bulan yang diharamkan, yang dihormati. Contoh, mereka bulan Muharram sepatutnya haram berperang, haram bermusuh-musuhan. Itu masa tidak boleh melakukan apa-apa peperangan. Dia ubah Muharram ni, tahun ni dia kata kita kira sebab ada kepentingan, kita bawa ke depan. Tak, bawa ke depan. Bulan Safar pula Muharram, bulan Safar pula bulan haram. Bulan Muharram ni dia bulan halal berperang. Dia makna yu'illu, mereka menghalalkan amal tahun. Pada rumah pula dia pusing balik pula. Wa yuharrimunahu amal, dan tahun yang lain dia mengharamkan, menghormati. Yuharrimu ni dengan makna menghormati. Dan perkataan yuharrimu juga makna mengharamkan. Dia menghormati bulan itu makna mengharamkanlah apa-apa peperangan. Kenapa mereka buat macam tu? Tujuan mereka ialah liwati'una wata'ah, yuwati'u, yunasibu, dengan makna yunasib, agar mereka menyesuaikan, menyesuaikan iddata ma haram Allah,
bilangan bulan yang Allah harap itu. Dia maknanya hari dia ubah kerana tak sesuaikan dengan keperluan dia. Mana boleh agama gitu, kan? Kita rasa tak selera tadi, kita nak ubah tahun depan. Semaya ini tak payah, kita buat semaya tahun depan. Tak, atau puasa tahun ni kita lewat sikit lah. Ramadan ni banyak banjir, betul tak? Ramadan banjir kita buat bulan Syawal, puasa bulan berikut kita gaya. Mana boleh gitu? Ha? Allah kata mereka melakukan demikian liwati'u, untuk mengubah, menyesuaikan dengan keperluan mereka iddata, bilangan bulan-bulan yang ma haramallah, apa yang Allah telah tentukan terhormat iaitu. Maka fayuhilluna ma haram, kesannya apa? Kesannya fayuhillu, mereka menghalalkan ma haramallah. Inilah yang kufurnya. Mereka menghalal, yuhillu, mereka menghalalkan ma haram Allah, apa yang Allah haramkan. Kita hari ini dalam masyarakat kita menghalalkan ma haram Allah banyak, kan? Sekarang ni arak tak boleh jual, tak boleh bawa, tak boleh menjadi pembeli. Tolong beli pun tak boleh, tolong jual tak boleh. Berapa ramai anak-anak kita sedang menjual dan membeli arak untuk orang lain dan untuk mereka sendiri. Kita menghalalkan ma haram Allah, apa yang Allah haramkan. Apakah ini ziyadatul fil kufri juga? Kalau bulan terhormat, hukum-hukum yang ditentukan Allah kita ubah, kita merasakan itu satu pembebasan, ataupun kita merasakan itu yuwati', muwata'ah, liwati'u ma'iddata ma haram Allah tu. Kalau kita nak guna istilah hari ini, muwata'ah, wata'a yuwati'u muwata'atun, muwata'ah. Ini ubah-ubah, tukar ikut keadaan. Dia panggil muwata'ah. Muwata'ah, kita ubah. Dulu haram, sekarang tahun ni kita buat halal. Pernah dulu tak dia jual di Arab, di kedai-kedai umum. Sekarang ni dia jual dah. Itu muwata'ah, ikut keadaan. Sebab yang memimpin tu orang yang merasakan, dia berfikir dengan boleh hejahlah dia itu bukan besar sangat, ekonomi masuk, kita susah sekarang ni. Sudahlah, ni muwata'ah ni, muwata'ah. Ejah ketentuan Allah, muwata'ah ejah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata orang-orang musyrikin Mekah, mereka menghalalkan bulan yang dihormati itu setahun dan mengharamkan tahun yang lain seperti dia sebelum ini, semata-mata nak ejaz, liwati'u, nak ejaz ma haram Allah, apa yang Allah tentukan. Tak boleh ejaz. Sebab dunia ni Allah buat gitu, dia jadi stabil bila kita ikut dia punya ma kataballahu fil lauh mahfuz, dalam ayat sebelum tu. Kan? Dalam ayat sebelum tu Allah kata inna iddatash syuhur indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqas sama. Kalau kita ubah hukum Allah, kalau kita ubah ketentuan Allah yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berani buat tu? Kenapa mereka berani buat mengubah ketentuan Allah? Kata Allah, zuyyina lahum su'u a'malihim, dihias cantik kepada mereka buruk amal itu. Amal buruk dinampak baik kerana ekonomi. Subhanallah, waliyazulillah. Amal buruk dinampak baik sebab zuyyina, asalnya su'u amalnya, asalnya su'u a'malihim, menghalal menambahkan, mengubahkan bulan haram, bulan yang dihormati ke bulan lain adalah su'u a'mal, amal yang buruk kerana mengubah ciptaan Allah, ketentuan Allah. Tapi syaitan mari, dia zuyyina, dia ejaz, dia hias. Tak apalah, sebab sekarang ni kita perlu, Allah pun dia pusing bulan ni,
Sebab bulan 12 bulan itu muslim. Kita ambil lah bulan-bulan mana-mana, kita tambah sikit lah Ijaz tu. Jadi dengan sifat itu kata Allah, kenapa mereka melakukan demikian? Sebab mereka terhias dan dihias oleh siapa biasanya zina? Siapa yang zina? Syaitan. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitanlah yang menghias. Dia nampak yang kita buat ini untung, dan kita sedar atau tidak sedar kita telah melanggar ketentuan Allah. Ada orang sedar, tapi kalau dia kata muslihat, dia sebut kerana kepentingan. Dia buat diwati'u intatama Allah. Ini masalah yang dihadapi oleh manusia yang mengundang keburukan kepada dunia. Kenapa? Bila kita buat macam ni datang keburukan? Sebab kita tak macam kita buat kereta lah. Kita puas tu bawa kereta dengan cara orang buat sekarang ni. Kita buka tayar saya 3 je lah, tak payah. Ataupun tukar satu tayar besar, saya kecil, tak boleh jalan lah. Ubah ketentuan yang ditentukan. Gitu. Akhirnya Allah kata, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini dua benda yang ada dalam wallahu. Wallahu subjek, mubtada, makna Allah itu sebagai Tuhan punya alam, sebagai khalaqas samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi yang kita duduk, yang kita tumpah ini. Allah tu la yahdi, tidak memberi hidayah, tidak beri petunjuk al-qauma, akan kaum al-kafirin. Maknanya orang tadi daripada dia berubah, dia telah menjadi kufur dan menambahkan kekufuran. Dalam masa yang sama Allah tidak memberi hidayah kepada dia. Maknanya dia buat kerja pun ikut ketentuan syaitan lah. Maknanya kita ni, masyarakat kita, negara kita, kalau menolak hukum Allah, seolah-olah muwafa'ah. Muwafa'ah. Apa makna muwafa'ah? Makna ejaz. Ikut sesuai. Inilah satu benda. Ejaz ni kalau dengan sengaja dibuat kufur. Ejaz ketentuan Allah. Kenapa kita tak sanggup mengharamkan apa yang Allah haram? Kenapa tak sanggup? Siapa yang menghalang kita? Manusia itu siapa? Hamba Allah. Kenapa kita sama-sama hamba, kita begitu menghormati, sedangkan mereka tidak menghormati Allah? Maka menghalalkan yang haram ini, patut kita cari jalan untuk kembali kepada asal, iaitu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini mengisahkan tentang musim haji lah yang dibuat oleh oleh sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu. Dia buat sebab mereka beda ikhlas, jadi musim haji bulan lain, bulan Safar contohnya. Jadi ada sebahagiannya buat haji situ kerana ditentukan oleh pemimpin Quraisy pada waktu itu. Tapi setelah ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan mengubah ataupun mengundur bulan-bulan yang ditentukan Allah. Maka pada haji wada, Nabi SAW buat haji kena pada bulan yang ditentukan Allah. Nabi buat pada Zulhijjah. Zulhijjah kena pada bulan yang mana masyarakat Arab sebelum ni dia ubah-ubah. Ada buat Zulhijjah, ada kata bulan-bulan ni sama je lah di sisi Allah. Allah yang pusing bulan-bulan ni, 12 bulan. Buatlah bila-bila pun sama. Jadi ada yang buat tiap-tiap tahun. Dia buat 2 tahun ni, dia buat boleh buat 2 tahun ni, boleh buat haji bulan-bulan mana pun. Boleh buat haji bulan-bulan mana. 2 tahun depan dia tentukan bulan lain pula.
itulah berubahnya, undur-undurnya, dia panggil an-nasi. Undur-undur ni an-nasi, muwafa'ah ni untuk sesuai. Muwafa'ah ni untuk menyesuaikan adjusting untuk kesesuaian itu. Jadi tak boleh. Rupa-rupanya bila Allah tentukan sesuatu ketentuan, dia tak boleh adjust. Dan kalau adjust, Allah tak tunjuk jalan hidayah kepada orang itu. Dan kalau adjust, dia berubah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umum lah apa yang kita dapat daripada dua ayat yang kita baca semalam dan hari ini. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca terjemah di sini, dia kata sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka ini puncanya, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan. Anak ejahlah, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dia sebut di sini pun, dan tafsir dia kata Zuyyina tu dijadikan terasa indah. Zuyyina tu dijadikan terasa indah. Zuyyina di lahum su. Dijadikan siapa Zuyyina ni? Di dalam tafsir disebut oleh syaitan. Syaitan yang menghias sehingga kita merasai indah apa yang kita ejak. Dalam ayat mana yang kita selalu sebut? Ayat apa? Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Cuba tengok. Makna hak jelas lah. Zayyana lahum syaitan. Apa tu? Ayat surah Fatir. Menurut surah Fatir ayat 8. Surah Fatir ayat 8 ni dia berbunyi, ni muka surah 435. Afaman zuyyina afaman zuyyina lahu su'u amalihi, maka apakah orang yang dihiasi baginya keburukan amal perbuatannya, fara'ahu hasanah, maka dia melihatnya baik. Amal buruk, bila syaitan hias dia nampak baik. Dan orang yang sama setuju dengan dia pun nampak baik juga.
Kita tengok dia buat kan. Dulu kita rasa pakar ketak ni berutuh lah. Puan pakai ketak berutuh kan. Pakai tak nampak macam tak pakai pakaian. Pakai itu. Tapi dah biasa dah benda ni. Sampai pula. Nah, sampai pula. Kata dah. Mata kita pun dah kelabu dah. Dulu mata tak kelabu, dia tengok tu rasa berutuh. Dia kata comel. Rasa baik. Tak puas, dah jadi adat. Inilah fara'ahu hasanah. Dia rasa dia comel. Sebab apa dia nampak cantik benda yang diharamkan Allah? Kata Allah, Afaman zujina. Kata Allah, zujina, dihiasi baginya su'amalihi, amal buruk tu jadi nampak baik. Jadi yang kisahnya apa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu yudhillu man yasha. Dia akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Wa yahdi man yasha. Dan dia boleh beri hidayah kepada siapa yang kehendaki. Kalau kita baca ayat ini, kita terus minta Allahumma hdina fiman hadait. Baca doa kunut terus. Allahumma hdina fiman hadait. Kita tak nak kalau Allah offer begini, sebenarnya Allah boleh menyesat siapa yang sesat ni. Kalau dia tengok amal baik, amal yang dia buat tu asalnya amal buruk, dia nampak baik. Dan masyarakat bila dibiasakan dengan buruk tu, lama-lama dia jadi juga dia nampak baik. Ini bahaya. Lalu Allah larang, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Fala, maka janganlah lam nahi itu. Fala, maka janganlah biarkan tadhhab binasa, tadhhab nafsuka. Tadhhab nafsuka itu fa'il. Janganlah hilang, pergi diri engkau alaihim, kerana mereka. Dia larang. Fala tadhhab nafsuka. Nafsuka itu fa'il. Jangan binasakan diri engkau. Tadhhab nafsuka, diri engkau itu hilang kawalan. Hilang kawalan. Sebab apa hilang kawalan? Alaihim, kerana tertarik dengan hiasan-hiasan yang ada pada mereka. Hasaratin, kerana hasarat, kerana sedih atas kekufuran mereka. Maknanya kita tertarik, kita tertarik dengannya. Jangan, kata Allah. Innallaha alimun bima yasna'un. Allah tu sentiasa tahu atas niat-niat yang mereka lakukan. Inilah yang kita kena perhatikan, keadaan-keadaan yang berlaku hari ini. Banyak yang Allah tentu kita ubah, kita ejak semata-mata liwadi'u, kita ejak wafa'ah, ejak. Sebab apa? Sebab kita zuyyina lahum su'u amalihim fara'ahu hasanah. Zuyyina lahu su'u amalihim. Makna dalam ayat ini zuyyina lahum. Dalam ayat surah Fatir ayat 8, zuyyina lahu su'u amalihim fara'ahu hasanah. Ini lebih menambahkan lagi lah penjelasan. Zuyyina lahu, ayat ini zuyyina lahu, sama je lah. Itu untuk seorang, dan ayat ini untuk ramai. Su'u amalihi sama. Su'u amalihim tu kan. Dia tak sebut fara'ahu hasanah. Di sini dia sebut fara'ahu hasanah. Orang yang dihiasi amal dia hak buruk jadi nampak comel, dia sendiri nampak. Fara'ahu, dia tengok ini terbaik sebab dia orang rezeki juga. Tapi Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang sifatnya begitu. Wallahu a'lam. Ada. Ini berat juga kita bila berdepan dengan kehidupan yang tidak selari dengan syariat Allah SWT. Ini kehidupan yang pertama ubah-ubahlah. Kita ni untuk buat ta'ah, untuk ijaz,
kerana kepentingan kita, lalu mengharamlah apa yang dihalalkan Allah, menghalalkanlah apa yang diharamkan Allah, dan terasa indah pula atas hiasan-hiasan yang dihias oleh syaitan. Maka kita tengok cantik. Sebenarnya kecantikan yang kita tengok, yang kita rasa, yang kita lalui, yang kita laksanakan itu sebenarnya tidak memberi apa-apa kepentingan kepada kita. Allah tidak beri hidayah kepada kita. Wallahu la yahdil qauman kafirin. Orang kafir tidak ada petunjuk. Jangan ikut dia. Tidak ikut. Dia buat undang-undang apa-apa tu bukan atas hidayah Allah. Sebab dia tidak berpandu kepada hidayah. Hidayah Allah ialah Quran. Quran syahr Ramadan alladhi unzila fihi Quran hudan. Quran itu hidayah. Jadi orang kafir mana dia raja pada Quran, maka dia telah tidak berpandukan kepada hidayah. Lalu kita orang Islam kuat ini pun kerana dia jadi ketua kita ikut juga. Jadi kita mempertahankanlah. Kita cari jalan untuk mengubah orang-orang kafir yang cuba untuk nak menghiasi keburukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sambung lagi dah. Ini dah 35 minit kita dah lalui. Kita berhenti situlah insya-Allah. Cerita yang berikut ini cerita yang berikut ini mengenai panggilan jihad. Panggilan jihad. Ini ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi faqaltum ila al-ardi araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum fala tadurruhu shay'an wallahu 'ala kulli shay'in qadir. إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ما شاء الله. Ayat panggilan perang. Panggilan perang. Sekarang ni kita tengok dalam video-video umat-umat di sekitar Palestin berduyun-duyun bangkit untuk menyahut panggilan perang yang Allah panggil mereka untuk menyelamatkan Palestin. Yaman, Mesir dah mula bangkit ayat ni. Dia telah bangkit. Di negara-negara mana pun bangkit. Jadi kita tak bangkit-bangkit je lah. Hari ni insya-Allah kita ayat ini lah kita akan baca macam mana panggilan jihad ini perlu kita jawab dengan cara yang kita mampu, dengan cara-cara yang kita mampu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw